Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi di sini pada pagi ini, sama ada secara fizikal ataupun secara online di dalam kelas hadis mingguan. Alhamdulillah, pagi ini kita akan menyambung kembali hadis yang telah kita lihat pada minggu yang lepas, iaitu hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, iaitu hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, yang mana kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi ini merupakan sebuah kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana beliau menghimpunkan hadis-hadis yang utama, yang penting dalam agama kita ni. Disebabkan itulah kitab ini merupakan antara kitab hadis yang popular di seluruh dunia, yang mana ia juga merupakan ringkasan satu kitab yang ringkas yang menghimpunkan 42 buah hadis yang dianggap sebagai hadis-hadis yang penting dalam Islam ini. Kalau kita nak baca kitab macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu banyak hadis-hadis dalam kitab-kitab tersebut. Tapi Al-Imam An-Nawawi dia telah memilih hadis-hadis yang dirasakan hadis-hadis yang penting, yang asas, yang perlu untuk dipelajari oleh umat Islam dalam kitab hadis 40 ini. Baik, kita lihat hadis ini, hadis yang pertama ni. Nak share screen tu dah share ke? Share screen dalam Zoom. Dah share dah? Okay. Kita baca sama-sama hadis ni. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
awi imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin radhiyallahu anhu qala, katanya daripada Amirul Mukminin Abi Hafs itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya tidak lain, sesungguhnya tidak boleh tidak, setiap amalan itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tidak lain, sesungguhnya tidak boleh tidak, bagi setiap orang itu dia akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah, niat atau tujuannya itu untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu kerana inginkan habuan daripada dunia ini, awi imra'atin yankihuha, ataupun ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan berhijrah kepadanya. Jadi ini hadis yang pertama dalam kitab hadis 40 ini, dan ini juga merupakan hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana selain daripada Imam Bukhari dan juga Imam Nawawi, ramai juga ulama hadis yang meletakkan hadis ini sebagai hadis yang utama, apa yang pertama dalam kitab-kitab mereka, kerana hadis ini berkaitan dengan niat. Dan perkara yang paling penting dalam apa yang kita lakukan adalah niat kita itu. Suatu perbuatan yang baik, kalau niat itu salah, maka kita akan dapat ganjaran daripada Allah. Berapa ramai orang yang melakukan amalan yang soleh pada zahirnya, tapi disebabkan niat yang salah itu, maka dia tidak mendapat pahala di sisi Allah. Bahkan mungkin dia akan diazab pada hari akhirat nanti. Di mana dalam sebuah hadis Nabi nyatakan tentang golongan yang mula-mula diazab pada hari akhirat ini adalah golongan yang ada 3 golongan. Nabi sebutkan yang pertama, golongan yang keluar berperang pada jalan Allah dan dia mati pada jalan Allah itu, mati dalam peperangan tersebut. Dan kemudian Allah akan perlihatkan kepadanya segala nikmat yang Allah kurniakan kepadanya, dan kemudian Allah akan tanya kepadanya, apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kemudian kata lelaki tersebut, aku menggunakannya untuk berperang pada jalan Engkau ya Allah. Kemudian Allah menyatakan dalam hadis kursi itu, kadzab, engkau telah berdusta. Engkau pergi berperang itu supaya dikatakan sebagai seorang yang berani. Jadi engkau dikatakan sebagai seorang yang berani, tapi tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah. Disebabkan itu, Allah perintahkan dia supaya ditangkap dan diseret di atas wajah, kemudian dia dicampakkan masuk ke dalam neraka. Itu orang yang berjuang pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah, kemudian mati dalam peperangan tersebut, tapi dengan niat yang salah. Bukan sekadar tak dapat pahala, tapi dicampakkan masuk ke dalam neraka. Dia hanya mendapat pujian daripada manusia ketika di dunia. Kemudian yang kedua, golongan yang membaca Quran dan mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Allah akan perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Kemudian Allah akan tanya kepadanya apa yang dilakukan dengan nikmat-nikmat tersebut. Dia kata dia membaca Quran dan dia mempelajari dan mengajarkan Quran ini. Kemudian Allah nyatakan dia berdusta. Dia melakukan perkara tersebut kerana ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Dia dipuji sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang qari, pembaca Quran, tapi dia tidak mendapat ganjaran yang baik pada hari akhirat nanti. Allah perintahkan dia
ditangkap dan diseret, kemudian dicampakkan masuk ke dalam neraka. Orang yang baca Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran tapi dengan niat yang salah, dia akan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiganya Nabi sebutkan golongan yang kaya, yang ada harta yang banyak, infakkan hartanya pada jalan Allah tapi dengan niat yang salah. Allah akan perlihatkan kepadanya segala nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ditanya kepadanya, apakah yang dilakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia kata, aku tiada tempat yang aku lalui, aku pergi, melainkan aku infakkan harta yang aku miliki itu. Kemudian Allah nyatakan, kazab, betul engkau berdusta. Engkau melakukan demikian itu supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang dermawan, seorang yang dermawan. Dia dipuji di dunia sebagai seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, tapi pada hari akhirat dia tidak mendapat ganjaran yang besar yang Allah sediakan buat golongan yang ikhlas dalam menginfakkan hartanya itu. Disebabkan itu dia dicampakkan masuk ke dalam neraka. Jadi itu pentingnya niat dalam apa yang kita lakukan, kerana niatlah yang menentukan sama ada perbuatan tersebut dikira sebagai amalan yang soleh ataupun tidak. Di suatu amalan yang kita lakukan, kalau dari segi zahirnya memang menepati apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi tunjukkan, dari segi fizikalnya tu memang mengikut sunnah Nabi. Jadi kita kena tengok pula pada niat kenapa perbuatan tersebut dilakukan. Kerana ada dua syarat untuk suatu amalan diterima di sisi Allah adalah yang pertamanya ikhlas, dan yang keduanya ittiba', iaitu mengikut sunnah Nabi SAW. Ikhlas dan ittiba'. Ittiba' semata-mata tanpa ikhlas tidak akan diterima. Bahkan disebutkan tadi dalam hadis itu, dicampakkan masuk ke dalam neraka disebabkan niat yang salah. Begitu juga amalan yang mungkin kita kata ikhlas, tapi menyalahi sunnah Nabi SAW pun sama juga takkan diterima di sisi Allah sebagai amalan yang soleh. Kerana amalan yang soleh mesti ada dua syarat tersebut, ikhlas dan juga ittiba'. Ikhlas dan mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, kita sambung nota hadis mingguan yang pertama tu berkenaan dengan niat tu. Nota tu dah. Okay, baik. Di minggu yang lepas kita telah melihat sedikit berkaitan dengan perawi hadis ini, iaitu Umar bin Al-Khattab, yang mana Umar bin Al-Khattab merupakan seorang khalifah yang kedua dalam Islam, pengganti kepada Khalifah Abu Bakar, dan beliau merupakan lelaki yang ke-40 memeluk Islam. Jadi golongan yang awal lah. Dan Umar juga termasuk di kalangan 10 sahabat yang dijanjikan dengan syurga, yang disebutkan namanya dalam sebuah hadis, 10 orang sahabat yang dijanjikan dengan syurga. Dan Umar juga digelar sebagai Al-Faruq, iaitu seorang yang memisahkan di antara kebenaran dan kebatilan, zulumat dan juga nur, kerana keberanian dalam menzahirkan keislamannya itu. Begitu juga ketika nak melakukan hijrah ke Madinah, Umar berbeza dengan sebahagian sahabat yang lain yang mana mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi, tapi Umar secara terang-terangan. Disebabkan itulah, kalau kita lihat dalam matan hadis tadi, disebutkan kunyah ataupun gelaran bagi Umar ni Abu Hafs. Abu Hafs, iaitu maksudnya bapa singa, merujuk kepada sifat yang ada pada Khalifah Umar itu sendiri, iaitu seorang yang tegas, seorang yang garang, orang yang teguh dalam menzahirkan kebenaran dan menentang kebatilan. Dan dalam sebuah hadis Nabi puji Umar, disebutkan di sini, Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah Ta'ala
menunjukkan kebenaran itu menerusi lidah Umar dan pemikiran ataupun hatinya. Kalau kita pergi kepada makna kalimah dalam hadis ini, kalau kita lihat balik hadis berkenaan dengan niat ini, Nabi sebutkan innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Jadi Nabi menggunakan lafaz innama di sini. Innama. Baik, innama ni dia kalau hadis tersebut al-a'malu binniyati tanpa innama dia berbeza maknanya. Tapi Nabi menggunakan lafaz innama. Innamal a'malu binniyati. Kalau tak ada innama, al-a'malu binniyati, amalan-amalan itu disertai dengan niat. Boleh jadi sebahagian disertai dengan niat, sebahagian yang lain mungkin tak disertai dengan niat. Tapi bila Nabi sebutkan innama, sesungguhnya tidak lain. Ataupun sesungguhnya tidak boleh tidak. Maksudnya setiap perbuatan yang kita lakukan, mesti ada niat di situ. Mesti disertai dengan niat atau mesti disebabkan oleh dorongan daripada niat yang wujud dalam diri kita. Jadi kalimah innama ini terdiri daripada dua kalimah. Yang pertama iaitu inna. Inna dan ma. Inna ini dipanggil harfu taukid. Harfu taukid yang mana fungsinya itu untuk memberikan penegasan ataupun penekanan. Sesungguhnya, itu makna inna tu. Iaitu kata penegas yang maksudnya sesungguhnya. Manakala ma berfungsi sebagai kafah wa makfufah. Ma ni pula asalnya merupakan suatu penafian. Jadi innama itu ada dua unsur di situ, satu penegasan dan juga satu penafian. Jadi ma itu berfungsi sebagai kafah wa makfufah, iaitu kafah li ghairiha dan makfufah li ghairiha. Gunanya ialah penegasan tentang kemestian niat sebelum sesuatu amalan dan penafian. Jadi penegasan inna tadi, kemudian penafian disebabkan ada ma tu, penafian adanya amalan tanpa niat. Oleh itu, kalimah innama membawa kepada makna khas, iaitu pembatasan. Maksudnya setiap perbuatan yang kita lakukan mesti ada niat. Mesti disertai dengan niat. Tak ada perbuatan yang tidak ada niat. Walaupun mungkin kita tidak melafazkan niat tersebut. Sebagian orang dianggap niat tu apabila dilafazkan. Usolli contohnya. Sedangkan itu bukan niat. Itu lafaz. Lafaz kepada niat tu. Tapi niat yang dikira tu yang ada di dalam hati kita. Kalau kita lafazkan sekalipun, tapi tak ada dalam hati kita, maka tidak juga dikira. Sebab apa yang Allah kira, apa yang dalam hati kita tu. Kalau seorang yang contohnya dia memberikan sedekah kepada orang yang lain. Dia kata aku berikan dengan ikhlas kerana Allah. Itu dari segi lisannya. Tapi dalam hatinya mungkin ada perasaan riak ke. Jadi apa yang dikira bukan berdasarkan kepada lafaz yang diucapkan, tapi niat yang ada dalam dirinya tu, hatinya tu. Kalau niat itu untuk menunjuk-nunjuk, untuk dikatakan sebagai seorang yang pemurah, yang dermawan, maka dia termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis tadi. Antara golongan yang mula-mula diazab pada hari akhirat. Walaupun mungkin dia kata aku berikan ni ikhlas kerana Allah. Tapi yang dikira adalah apa yang ada dalam hati kita tu. Jadi penggunaan lafaz innama di sini membawa suatu makna yang penting lah. Innamal a'malu binniyati. Dia berbeza kalau ayat tu al-a'malu binniyati. Kalau yang macam ni, al-a'malu binniyati, itu maksudnya boleh jadi sebahagian perbuatan ada niat dan perbuatan yang lain mungkin tak disertai dengan niat. Tapi bila Nabi menggunakan lafaz innama ni, ada dua unsur tadi,
suatu penegasan bahawasanya semua perbuatan ataupun amalan itu mesti ada niat, mesti disertai dengan niat. Betul. Baik. Di penegasan bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan mesti ada niat ataupun disertai dengan niat. Dan satu lagi penafian, ia ada perbuatan yang tidak disertai dengan niat. Jadi mesti ada sebab Nabi kata innama di sini. Walaupun kita kata tak ada niat, tapi sebenarnya ada niat di situ. Sebab niat itu apa yang ada dalam hati kita tu. Tak boleh tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri ke contohnya, ataupun kaki kita bergerak sendiri contohnya. Mesti ada. Apa tujuan kita angkat tangan kita? Apa tujuan kita pergi ke sini? Apa tujuan kita uh, menggerakkan kaki kita ke? Mesti ada tujuan. Mesti ada niat di situ. Itu yang disebutkan sebagai niat. Bukan, walaupun mungkin kita tak lapaskan. Banyak perbuatan yang kita lakukan, tak perlu untuk kita lapaskan. Jadi begitu juga dalam ibadah kita, yang dikira itu adalah niat dalam hati kita, bukan pada lafaz yang kita lapaskan itu. Jadi itu innama, suatu penegasan dan suatu penafian bahawa setiap perbuatan itu mesti disertai dengan niat dan tiada perbuatan yang tidak ada niat. Okey, baik. Al-a'mal. Kalimah a'mal ialah kata jamak bagi kata nama tunggal amal. Di amalun itu mufrad, maksudnya satu perbuatan. Kalau al-a'mal, perbuatan-perbuatan. Ia meliputi kesemua jenis amalan, baik soleh atau baik iaitu soleh atau buruk iaitu fasid, diterima makbul atau ditolak merdud. Termasuk juga pada maknanya amalan hati, lidah dan anggota tubuh badan yang lain. Jadi kalimah al-a'mal itu bukan hanya merujuk kepada perbuatan fizikal semata-mata, tapi ia meliputi semua perkara, termasuklah apa yang ada dalam hati kita, begitu juga melalui lidah ataupun kata-kata kita juga semua dikira sebagai amalan di samping yang dilakukan secara fizikal oleh anggota tubuh badan itu. Ia juga merangkumi amalan-amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang buruk. Kemudian penggunaan harfu jar bi dalam hadis ini boleh dipadankan kepada dua fungsi. Jadi bi dalam hadis ni, biniat ni, dia ada dua fungsi, iaitu lil musahabah. Yang pertama lil musahabah, yang maksudnya disertai lah. Ataupun yang kedua lis sababiyah. Lis sababiyah. Disebabkan ataupun dorongan. Jadi bi di situ maksud yang pertama lil musahabah, iaitu sesungguhnya tidak lain amalan-amalan itu disertai dengan niat. Ataupun makna yang kedua, sesungguhnya tidak lain amalan-amalan itu disebabkan ataupun didorong oleh niat itu.
Okay, jadi itu berkenaan dengan penggunaan huruf di harfu jar di dalam hadis tersebut. Lil musahabah iaitu disertai ataupun adanya. Maknanya sesungguhnya setiap amalan itu tidak dapat tidak dilakukan kerana adanya niat ataupun kerana disertai dengan niat. Dan yang keduanya lis sababiyah iaitu kerana dorongan. Maknanya sesungguhnya setiap amalan itu tidak dapat tidak dilakukan kerana dorongan daripada niat. Jadi mesti ada kehendak kita dulu, niat kita dulu, barulah kita lakukan perbuatan tersebut. Disebabkan dorongan niat itu. Di kalimah niat atau niyah itu adalah nama terbitan atau masdar daripada kata kerja 3 huruf nawa. Kata jamaknya ialah niat. Niat ataupun niat maknanya ialah yang pertama iradah. Kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah menggunakan kalimah-kalimah yang lain yang sama makna. Antaranya di sini iradah. Iradah ataupun kehendak. Iradah juga merujuk kepada niat yang ada dalam diri manusia itu. Allah sebutkan dalam surah 3 ayat 152 ni. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Di tengah-tengah ayat ni Allah sebutkan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian di kalangan kamu ada orang yang dia menginginkan, dia menghendaki, dia menginginkan akan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan sebahagian daripada kamu ada orang yang dia menginginkan akhirat, dia menghendaki akhirat. Jadi kalimah yurid di sini. Yurid itu dalam bentuk fi'il ataupun dalam bentuk isimnya. Iradah maksudnya kehendak ataupun keinginan. Itu juga merujuk kepada niat. Apa yang kita buat satu perkara kerana kita inginkan apa daripada perbuatan tersebut. Apa kehendak kita? Adakah kerana inginkan pujian daripada manusia? Adakah kerana inginkan supaya kita dilihat oleh orang yang lain? Ataupun kerana kita inginkan ganjaran daripada Allah? Jadi kehendak itu juga merupakan niat. Dalam ayat yang lain, dalam surah 11, ayat yang ke-15, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ya, seterusnya.
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan, yang menghendaki kehidupan dunia ini, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan sempurnakan kepada mereka balasan bagi amalan mereka itu di dunia ni. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka padanya tidak akan dirugikan. Jadi orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di dunia ni untuk mendapatkan dunia, Allah akan berikan kepada mereka. Kalau memang itu keinginan mereka, kehendak mereka. Jadi sebab tu kita lihat hari ini ramai golongan yang mungkin engkar kepada Allah, tapi dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia ni. Allah akan bagi sesuai dengan keinginan mereka itu, sesuai dengan usaha yang mereka lakukan itu, tanpa mereka dirugikan sedikit pun. Jadi berapa ramai golongan yang kafir kepada Allah, jadi mereka ini mendapat kekayaan dunia, mendapat kekuasaan. Kalau itu yang mereka inginkan dan itu yang mereka usahakan. Tapi mereka pada hari akhirat nanti, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu orang-orang yang tiadalah bagi mereka pada hari akhirat nanti melainkan hanyalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan akan hilang lenyap apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, wa batilum ma kanu ya'lamun, dan akan menjadi sia-sia apa yang mereka semua telah kerjakan di dunia. Jadi ini orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di dunia untuk mendapatkan habuan dunia, Allah akan bagi, tapi tidak akan mendapat apa-apa pada hari akhirat nanti. Kalau kita lihat dalam satu lagi ayat, surah 18, ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا Satu lagi. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rasul, hal nunabbi'ukum, mahukah kami khabarkan kepada kamu bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi sekali amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalimah al-akhsarin. Al-akhsarin di sini bukan hanya golongan yang rugi, tapi golongan yang sangat-sangat rugi, yang paling rugi. Kalau orang-orang yang rugi itu dinamakan sebagai al-khasirin. Al-khasirin. Tapi di sini Allah sebutkan al-akhsarin, orang-orang yang paling rugi. Yang sangat-sangat rugi. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah hilang lenyap segala usaha mereka di dalam kehidupan dunia itu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan.
Allah sebutkan golongan ini dinamakan sebagai al-akhsarin kerana banyak yang mereka lakukan ketika di dunia. Banyak amalan, perbuatan yang mereka lakukan, mungkin perbuatan yang baik yang mereka anggap akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah, tapi rupa-rupanya semua itu akan hilang lenyap pada hari akhirat nanti. Dalam keadaan mereka sangka mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat daripada Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka telah hilang lenyap segala amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan timbang amalan mereka pada hari kiamat nanti sedikit pun. Di banyak amalan yang dilakukan, tapi bila bertemu dengan Allah nanti pada hari akhirat, Allah tak akan timbang segala amalan tersebut. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikian itu adalah balasan bagi mereka, neraka jahanam, disebabkan keingkaran mereka dan mereka mengambil ayat-ayatku dan para rasulku sebagai gurauan. Jadi ini golongan yang melakukan banyak perkara ketika di dunia, tetapi pada hari akhirat tak ada nilai sedikit pun atas segala perbuatan ataupun amalan mereka itu. Kalau tak buat apa-apa, maka memang patut rugilah. Tapi ini orang yang banyak lakukan perbuatan yang baik, tapi pada hari akhirat rupa-rupanya tak ada nilai pun di sisi Allah. Dalam sebuah hadis, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang, tak silap saya, datuk kepada Abu Bakar. Datuk kepada Abu Bakar, tak silap saya. Tentang bagaimanakah keadaannya pada hari akhirat nanti. Disebabkan dia ni ketika jahiliah, seorang yang terkenal sebagai dermawan, pemurah, banyak tolong orang-orang yang memerlukan. Aisyah tanya pada Nabi SAW, adakah dia akan dapat masuk ke dalam syurga? Disebabkan banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Nabi nyatakan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka kerana dia tak pernah pun menyebutkan Rabbi ghafirli. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia buat banyak kebaikan, tapi semua perbuatan dia tu bukan kerana inginkan keampunan daripada Allah. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang lain, tapi tidak berdasarkan kepada niat yang betul, iaitu mengharapkan ganjaran daripada Allah, keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Tapi mungkin disebabkan dia sayangkan orang tu, atau mungkin orang tu merupakan di kalangan kaum kabilahnya. Orang yang mungkin dia rasa orang yang susah jadi dia tolong. Tapi semua tu tak datang dengan niat untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jadi Nabi katakan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka kerana tak pernah dia mengucapkan Rabbi ghafirli. Okay. Jadi itu kalimah yang pertama yang Allah gunakan dalam Quran, yang sama makna dengan niat yang disebutkan dalam hadis itu, iaitu kalimah iradah. Iradah ataupun kehendak, keinginan. Kemudian yang kedua adalah ibtigha. Ibtigha apa maknanya? Usaha untuk mencari. Dalam surah 2 ayat 207, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang mereka menjual dirinya
ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan atau berusaha untuk mencari redaan daripada Allah. Ini kita lihat bagaimana para sahabat sanggup untuk mengorbankan diri mereka. Contohnya dalam peperangan semata-mata kerana mencari keredaan daripada Allah. Ini kalimah ibtigha' di sini. Usaha untuk mencari keredaan daripada Allah. Dia itu juga sama makna dengan niat itu. Jadi para sahabat maka keluar dalam peperangan, apa tujuannya? Tujuannya untuk mencari keredaan daripada Allah. Walaupun mungkin tidak dilafazkan. Sahaja aku pergi berjuang ini kerana Allah. Jadi itu lafaz. Tapi yang dikira adalah apa yang ada dalam hati mereka itu, dalam diri mereka itu. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu adalah Tuhan yang maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Begitu juga dalam satu lagi ayat dalam surah 2 ni juga, ayat 265. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, dan perumpamaan bagi orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a mardatillah, kerana berusaha untuk mencari keredaan daripada Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan untuk meneguhkan keimanan dalam diri mereka. Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabil, di perumpamaan mereka seperti sebuah kebun di sebuah tempat yang tinggi, asabaha wabilun, ditimpa oleh hujan yang lebat, fa'atat ukulaha dhi'afaini, lalu kebun tersebut mengeluarkan hasil yang berganda-ganda yang banyak. Fa'in lam yusibha wabilun fatal, walaupun mungkin tidak ditimpa oleh hujan yang lebat, hujan yang sedikit pun, gerimis pun sudah cukup untuk menyebabkan pokok ataupun kebun tersebut mengeluarkan hasil. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan adalah Tuhan yang maha melihat. Dia Allah sebutkan di sini orang-orang yang beriman yang menginfakkan harta mereka dengan tujuan untuk mencari keredaan daripada Allah. Walaupun apa yang diberikan itu tidaklah, kalau yang banyak itu sesuai dengan kemampuan mereka, dia akan mendapat ganjaran yang banyak di sisi Allah. Kalau niat itu memang ikhlas. Kelantan dia, tapi ini minggu depan hari kami dia orang dah cuci dah. Daripada Allah. Bagi yang ikuti secara online, cuba offkan mic tu. Allah sebut di sini orang yang beriman, yang menginfakkan harta mereka dengan tujuan untuk mencari keredaan daripada Allah dan juga untuk meneguhkan keimanan mereka, ibarat seperti sebuah kebun yang mengeluarkan hasil yang banyak. Ditimpa oleh hujan yang lebat, mengeluarkan hasil yang banyak. Dan kalau tak ada hujan yang lebat pun, hujan gerimis pun dah cukup untuk kebun tersebut mengeluarkan hasil. Jadi walaupun mungkin apa yang diberikan itu tidaklah banyak, tapi yang penting niat itu mestilah kerana Allah dan mencari keredaan Allah, maka Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang ikhlas itu.
Sama ada sedikit ataupun banyak yang diberikan, jika ikhlas, maka itulah yang akan dikira di sisi Allah. Tapi bagi orang-orang yang mungkin berikan hartanya banyak pada jalan Allah, tapi dengan niat yang salah, bukan kerana inginkan keredaan daripada Allah, maka dia tak akan dapat sedikit pun ganjaran di sisi Allah. Kemudian dalam satu lagi ayat, dalam surah 4, surah 4 ayat 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. La khaira fi kathirin min najwahum. Tiada sebarang kebaikan pada kebanyakan daripada cakap-cakap mereka itu, illa man amara bisadaqah, melainkan orang yang dia menyuruh kepada bersedekah, au ma'ruf, ataupun menyuruh kepada perkara-perkara yang baik, au islahim bainan nas, ataupun menyuruh kepada memperbaiki hubungan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Dan siapa yang melakukan demikian itu kerana berusaha untuk mencari keredaan daripada Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami akan kurniakan kepadanya ganjaran yang besar. Di sini Allah nyatakan, siapa yang melakukan demikian itu kerana berusaha untuk mencari keredaan daripada Allah, ibtigha'a mardatillah. Jadi ini golongan yang Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada mereka dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Walaupun mungkin kecil, tapi Allah akan berikan berlipat kali ganda. Kerana Allah itu sifatnya syakur, maha mensyukuri, maha menghargai. Berbeza dengan mungkin manusia. Manusia yang mungkin menghargai perbuatan baik yang dibuat oleh orang yang lain mungkin sedikit. Tapi Allah itu maha menghargai, maha mensyukuri. Walaupun kecil yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan amalan soleh tersebut. Jadi kita semua ketahui bahawa setiap amalan yang baik yang kita lakukan, minimum Allah akan lipat gandakan sebanyak 10 kali ganda. Sehinggalah sampai kepada 700 kali ganda. Dan dalam sebuah hadis Nabi nyatakan tentang larangan memandang remeh kepada perbuatan yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah sekali-kali engkau memandang rendah kepada kebaikan sedikit pun, walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun engkau menemui saudaramu dengan wajah yang baik, yang ceria. Jadi mungkin kita anggap benda tu kecil, tapi Nabi kata janganlah sekali-kali kita menganggap kebaikan itu kecil. Walaupun kita rasa macam kecil, tapi di sisi Allah mungkin ganjarannya besar. Sekadar senyum kepada saudara kita, kita jumpa dengan wajah yang baik, tidak memasamkan muka kita contohnya. Mungkin kita anggap benda itu kecil, tapi di sisi Allah mungkin ganjarannya itu sangat-sangat besar. Ya, kita pun tak dapat bayangkan berapa besar ganjaran tersebut. Jadi sebab itu Nabi katakan, janganlah sekali-kali kamu memandang rendah, memandang remeh suatu kebaikan itu sedikit pun, walaupun kebaikan itu berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang
Ya, baik. Okey. Itu yang kedua. Jadi Allah gunakan lepas ibtigha dalam Quran juga membawa makna yang sama dengan niat itu. Jadi ibtigha itu bermakna usaha untuk mencari keredaan daripada Allah, mencari ganjaran daripada Allah. Di sebahagian orang bila kita kata kita buat amalan kerana inginkan ganjaran daripada Allah, itu tak boleh. Supaya orang faham macam tu. Sebab memang ada kisah-kisah uh, tentang ulama yang terdahulu, mungkin kisah-kisah sufi yang seolah-olah kita buat amalan tu kalau inginkan ganjaran daripada Allah, maka itu merupakan perbuatan mensyirikkan Allah. Sedangkan jika kita inginkan ganjaran daripada Allah, itulah sebenarnya ikhlas. Dan kita buat amalan kerana takutkan azab daripada Allah, itulah ikhlas. Bukanlah maknanya kita inginkan keredaan Allah itu maksudnya tak nak ganjaran. Kalau diazab sekalipun, tak apa, tak ada masalah. Tapi sebahagian orang yang berfahaman macam itu memang ada. Buat amalan kerana inginkan ganjaran daripada Allah itu, mungkin boleh mensyirikkan Allah. Sebab niat itu salah. Niat itu nak dapat ganjaran, bukan kerana Allah. Sedangkan itulah kerana Allah. Sebab itu Allah menjanjikan dalam Quran ganjaran-ganjaran yang besar kepada orang-orang yang melakukan amalan yang soleh. Allah tahu manusia ni kalau tak diceritakan tentang ganjaran, maka mungkin dia tak ada dorongan untuk buat amalan tersebut. Dan kalau tak ada ancaman neraka tentang perbuatan dosa dan juga maksiat, mungkin tak ada dorongan untuk dia tinggalkan perbuatan tersebut. Jadi Allah sendiri sebutkan dalam Quran tentang adanya nikmat ganjaran yang besar bagi orang-orang yang buat amalan yang soleh. Adanya siksaan yang dahsyat bagi golongan yang melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi kalau seorang tu buat satu amalan kerana inginkan ganjaran daripada Allah dan takutkan azab daripada Allah, maka itulah yang disebutkan sebagai ikhlas kerana Allah itu. Kerana dia dalam kita buat amalan ni dia mesti ada khauf, iaitu takutkan azab daripada Allah. Kemudian dia mesti ada rojak, mengharapkan ganjaran daripada Allah itu. Dia tak boleh untuk kita katakan ini perbuatan yang mensyirikkan Allah disebabkan kita nakkan ganjaran. Sebab Allah yang janjikan ganjaran tersebut. Tapi kalau kita inginkan ganjaran daripada manusia, maka itu boleh termasuk dalam golongan yang melakukan syirik yang tersembunyi, iaitu riak. Riak itu merupakan syirik yang tersembunyi. Buat satu amalan, inginkan pujian daripada manusia, inginkan ganjaran daripada manusia. Ya. Ya. Saya nak tanya satu soalan. Dalam konteks sekarang ini kan, macam kebanyakan kita bekerja di pejabat. Ya. Jadi pukul 8 masuk, pukul 5 keluar. Dan tugas-tugas kita sama ada ikut arahan bos kita ataupun kalau kita sebagai konsultan ke apa ke, kita akan memenuhi arahan-arahan yang dibuat oleh yang disuruh oleh kita punya klien lah, kita punya ni kan. Jadi macam mana daripada segi konteks itu, macam mana kita nak niat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau katakan klien tu kita, saya nak benda ni dalam masa 3 hari. Yang kita buat tu kadang-kadang kena terpaksa buat sebab klien kita mahu dalam masa 3 hari. So macam mana niat kerana Allah tu datang daripada mana? Dari konteks kehidupan sekarang yang pergi ofis pagi balik petang dan kerja-kerja tu sama ada di arah atas arahan orang atas ataupun atas disebabkan klien yang minta. Okay, baik. Jadi pekerjaan tu merupakan suatu bentuk ibadah kerana kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki kan. Kalau kita lihat Allah sebutkan dalam surah
Al-Jumu'ah. Allah mengatakan fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kamu kepada ingati Allah wazarul bai' dan tinggalkan jual beli. Dan kemudian bila selesai daripada solat itu, maka bertibaranlah kamu untuk mencari rezeki kurniaan daripada Allah. Jadi maksudnya keluar mencari rezeki itu merupakan suatu perintah daripada Allah. Cuma dalam kita bekerja ni, untuk kita kata kita bekerja kerana Allah itu, mestilah dia tidak menyalahi. Apa yang kita lakukan itu tidak menyalahi apa yang Allah perintahkan. Maksudnya, kerjaan kita itu tidak terlibat dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Tak terlibat dengan rasuah ke contohnya, ataupun riba ke, dan perkara-perkara yang diharamkan. Dan kalau pekerjaan itu, kerjaan yang harus, yang tak berkait dengan perkara-perkara yang dosa dan juga maksiat, maka jika kita niat itu untuk mencari rezeki kerana Allah, maka dia dikira sebagai amalan soleh lah. Dan kalau kita kata klien kita nak macam ni, kita ikut apa kehendak dia tu, selagi mana dia di bawah skop kerja kita tu, dan apa yang dia kehendaki itu tidaklah menyalahi perintah Allah dan Rasul, maka ia juga dikira sebagai ibadah lah, termasuk dalam pekerjaan kita tu. Secara umumnya, pekerjaan kita tu merupakan amalan yang soleh. Tapi dengan niat yang betul lah. Jadi sebelum kita keluar tu, kita tahu kita keluar ni untuk mencari rezeki, dan kita tak nak untuk terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan kalau ada orang yang tawarkan perkara yang mungkin rasuah dan sebagainya, kita akan tolak. Kalau memang itu yang ada dalam diri kita, maka semua itu merupakan ibadah lah di sisi Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh klien dan sebagainya itu termasuk di bawah skop pekerjaan kita secara umum, yang untuk mencari rezeki itu merupakan satu bentuk ibadah di sisi Allah. Tak perlulah kita kata setiap perbuatan yang bawah kerja kita tu mesti disebut ini kerana Allah. Tak perlulah kita sebut macam tu. Tapi yang penting semua tu secara umumnya pekerjaan kita tu merupakan suatu bentuk ibadah, selagi mana niat kita untuk mencari rezeki, berikan nafkah kepada keluarga kita, dan kita menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itulah yang disebutkan sebagai niat itu kerana Allah. Ya. Dalam kerja seharian tu, dan berbincang dengan yang klien ataupun supervisor kita. Kadang-kadang kita tak setuju pun dengan klien ataupun dengan supervisor. Bila kita tak setuju, kita buat bukan secara nak buat tu sebab, tapi kita buat tu sebab klien minta macam tu, ataupun bos kita macam tu, kita buat. Kita terpaksa buat dengan bukan rela hati lah, dalam hati kita rasa macam okeylah, terpaksa buat sebab dia macam dia bos atau dia klien. Tu macam mana dalam hati kita bukan buat kerana kita nak buat lah, kita terpaksa kena buat atas arahan. Jadi sebab itu terkandung dalam perjanjian kita dengan majikan kita tu. Perjanjian kita dengan majikan kita kena ikut kehendak klien contohnya, maka tu dikira pekerjaan kita lah. Walaupun kita tak suka benda tu, tapi itu tanggungjawab kita. Itu termasuk dalam bentuk ibadah tu lah. Pekerjaan tu dikira sebagai ibadah, walaupun kita buat tu mungkin tak setuju dengan klien, tapi disebabkan adanya kontrak kita dengan majikan kita, dengan klien tersebut, adanya perjanjian antara kita dengan majikan kita, dan kita buat tu atas dasar ini tanggungjawab kita, walaupun mungkin kita tak setuju contohnya, itu juga dikira sebagai termasuk dalam niat yang asal tadilah. Kita bekerja ni untuk mencari keridaan Allah, untuk mencari rezeki, diberikan kepada keluarga, itu semua dikira sebagai amalan yang soleh lah. Dan kalau contohnya macam tadi, kalau kita tak setuju tu, itu memang kita terikat dengan kontrak dan perjanjian. Itu juga sebahagian daripada perintah Allah dan juga Rasul lah. Bila kita dah berjanji dengan seorang contohnya, kita kena tunaikan. Selagi mana tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul, bukan maksiat, bukan dosa, maka kita perlu laksanakan tanggungjawab kita. Walaupun mungkin kita tak setuju ataupun tak apa suka dengan perkara tersebut lah. Ia di bawah tanggungjawab kita sebagai pekerja kepada majikan kita. Jadi secara umum dikira sebagai
ibadah juga. Asalkan niat kita di awal tu bekerja tu memang kerana ingin mencari rezeki dan kita menjauhi dosa dan juga maksiat kepada Allah. Ada soalan satu lagi Ustaz. Ya. Ini macam kalau untuk dia kata seseorang tu berniat dan dia hanya dapatkan apa yang dia niatkan. Contoh dia bernikah tu kan. Macam niat ni soal perkara yang boleh ke? Macam dia macam boleh bertukar kan sebab dia pekerjaan hati. Because dia mula-mula tu niat tu kerana menikahi untuk nikah perempuan tu, tapi bila dia dah selesai perkara tu maksudnya dia jadi lain. Maksudnya benda tu membawa kebaikan contohnya. Adakah tu macam mana saya nak tanya? Boleh ke macam Niat tu dia berubah. niat tu berubah in the middle macam tu kan, in the middle of something. Atau dia bertukar daripada sebelum tu bukan kerana Allah tapi lepas tu. Is that possible ataupun macam maksud saya fikir ke? Kau nak cakap? Sebab niat kita tu berubah kan. Dia sebelum tu bukan kerana Allah tapi lepas tu Boleh berlaku boleh macam jadi tu. macam itulah. Dia macam kita solat kan, kadang-kadang hati kita tu begini begitu. Jadi renewing kita punya niat tu memang satu perkara yang boleh berlaku lah kan. akan berlaku ya. Biasa berlaku macam Ya, tu. betul. Itu ke yang Ustaz masukkan tadi pasal minta ampun tu? Maknanya bila kita sebelum tu kita niat kita salah, lepas tu kita betulkan. Yang sebelum tu dikira jugalah kan. Bila kita tukar niat tu. Baik. At the end. Dia macam niat itu dia boleh berlaku pertukaran. Contohnya macam kalau kita baca kisah Hamzah memeluk Islam, pada mulanya tu disebabkan Nabi ini merupakan kaum keluarga dia. Dia nak pertahankan Nabi daripada penghinaan Abu Jahal dan Abu Lahab sebagainya lah. Tapi kemudian selepas daripada itu dia dah berubah menjadi seorang yang benar-benar Muslim yang baik, mukmin yang baik, benar-benar ingin mempertahankan Islam ini. Jadi itu menunjukkan bahawasanya niat itu dia mungkin sebahagian orang dia ada disebabkan satu keadaan yang tertentu yang memaksa dia buat satu perkara dan niat di ketika itu mungkin terpaksa ataupun niat dia lain lah, bukan kerana Allah. Tapi kemudian bila datang ilmu dan kefahaman, niat itu dia berubah menjadi kerana Allah. Maka Allah akan kira itu sebagai amalan yang soleh lah, ibadah di sisi Allah. InsyaAllah. Jadi niat itu memang boleh berlaku perubahan dan niat kita. Begitu juga niat yang mungkin asalnya ikhlas, tapi kemudian timbul riak ataupun kita sum'ah. Contohnya kita cerita pada orang yang lain. Dia boleh membatalkan pahala yang asalnya dah ada, yang kita dapat. Dalam Quran disebutkan tentang orang yang bersedekah, yang kemudiannya dihapuskan pahalanya itu disebabkan diikuti dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala sedekahnya itu. Antaranya riak, antaranya sum'ah, antaranya menyakitkan hati orang yang menerima sedekah tersebut. Jadi itu maksudnya niat itu walaupun mungkin asalnya dia dalam hati dia itu kerana Allah, tapi disebabkan keadaan yang tertentu, niat itu berubah kepada yang lain, maka dia akan terhapuslah amalan tersebut. Begitu juga niat yang mungkin asalnya bukan kerana Allah, terpaksa mungkin ikut orang dan sebagainya, tapi kemudian disebabkan ilmu dan kefahaman tu niat tu berubah kepada kerana Allah, akan dikira sebagai amalan yang soleh di sisi Allah, insya-Allah. Okey Ustaz. Ya, baik. Ada lagi soalan? Ustaz, sorry. Kalau macam budak-budak Ustaz dia Ya. solat, dia sebab mak bapak dia suruh kan. Tu sampai bila tu Ustaz yang dikira dia yang sebenarnya dapat pahala sampai bila? Okey, kalau budak-budak yang dipaksa ataupun disuruh untuk melakukan ibadah ataupun amalan yang soleh, jadi mungkin niat awal tu kena terpaksa lah. Tapi kemudian bila sampai pada umur baligh dia tu dan dia buat tu atas dasar dia tahu ini suatu perintah daripada Allah dan Nabi, maka dia buat, dia akan dapat pahala lah, ganjaran, dikira sebagai amalan yang soleh di sisi Allah. Walaupun niat asal tu dipaksa ataupun disuruh oleh ibu dan bapa.
Lagi soalan? Saya tengok boleh dengar. Ya. Saya kalau saya amati hadis ni inamal a'mal binniyat. Ya. Bermaksud setiap perbuatan yang berniat. Jasad kita digerakkan oleh niat. Ya. Dan yang saya bermusyawarah diri tu, dia tengok Allah nilai kita berdasarkan kita punya niat. Itu satu mesti yang amat penting. Kan ada yang orang mati syahid tapi dia niat dia sebab nak tunjuk dia kebenaran masuk neraka. Tapi dia mati syahid tapi dia masuk neraka. Jadi Allah nak tengok kita punya niat. Allah nak tengok kita punya niat. Okey. Katalah kita sembahyang tiap hari kita sembahyang. Hari kita sembahyang. Dan sembahyang itu dah jadi rutin. Kan? Jadi soalan saya punya soalan ni, apa kata niat? Itu soalan saya. Sebab tiap-tiap jasad bergerak kerana niat. Sebab katakan ada sini innamal mal bin niat. Tiap-tiap amalan berniat. So, apa dia niat sebenarnya? Sebab kalau kita sembahyang subuh tiap hari, subuh berjemaah kan. Tu macam mana kita berniat? Niat kita kerana Allah Taala dan niat kita. Allah dah tahu ke niat dia lah antara kita dengan Allah. Soalan saya ialah saya nak pegang betul kefahaman apa dia niat, sebab Allah nilai kita berdasarkan niat. Itu amat menakutkan. Ya, ya. Kan? Betul tak? Itu soalan saya. Apa dia niat sebenarnya? Apa niat Apakah sebenarnya? itu niat tu? Jadi kalau tengok balik dalam nota tu, Saya praktikal kan. Kita Ya. sebab Allah nilai kita berdasarkan niat. Itu amat menakutkan. Kalau saya tengok hadis ni, pada saya lah hadis ni amat menakutkan lah. So, Allah nilai kita berdasarkan kita punya niat. Ya. Kan? So, soalan tadi adalah apa niat? Saya nak pegang, saya praktikal apa dia niat sebenarnya. Apa mana niat sebenarnya? Okay. Itu ni soalan susah ni Ustaz. Tak mudah ni soalan ni. baik. Niat tu kalau kita lihat di sini, yang kita terangkan tadi, niat itu adalah kehendak ataupun keinginan kita. Kemudian kita berusaha untuk mencari kita nakkan apa. Kita buat segala perbuatan tersebut, kita pergi ke masjid, kita solat berjemaah, itu apa yang kita cari? Adakah ada kata-kata dalam hati? Sebab dia punya lafaz. Dia lintasan hati yang diikuti dengan perbuatan. Oh, jadi kalau kita niat, katalah kita niat nak mencuri misalnya. Kan? Ya. Dalam proses nak mencuri tu untuk rosak, tak jadi. Ha. Tak ada dosa kan? Kalau dah ada usaha tu dia dikira dosa. Kalau dia sekadar lintasan, tapi ya, belum terjadi lagi sebab kita rosak. itu sebab terhalang disebabkan kereta rosak tu. Kalau kereta tu tak rosak, dosa tu akan dilakukan. Jadi yang macam tu, niat yang macam tu, itu niat yang memang bukan sekadar lintasan hati, tapi memang kehendak yang kuat untuk buat perbuatan tersebut. Itulah niat tu. Niat tu satu lintasan hati diikuti dengan perbuatan, keazaman yang kuat untuk buat perbuatan tersebut. Walaupun mungkin perbuatan tu tak dilakukan, niat tu dah ada. Tapi yang ini niat ni memang clear lah. Iradah, ikhtiar, azam, istiqat. Ya. Saya tengok ni, saya boleh faham lah niat. Saya faham lah kan. Itulah, saya boleh pegang lah ini. Yang ini boleh pegang lah. Kehendak. Dia bukan yang lafaz. Kehendak kita, kita punya usaha, kita punya tujuan, kita punya tekad. Itu dia bukan yang lafaz. Itu adalah perjalanan kita antara kita dengan Allah. Ya. Allah yang tahu. Ya. Jadi kita tak boleh menghukum orang. Dalam bab ni kita tak boleh menghukum orang. Yang tahu baca hati hanya Allah sahaja. Ya. Yang tahu hati. Jadi kita tak boleh menghukum orang. Tak boleh. Kita tahu apa niat dia. Ya. Sebab Allah nilai kita berdasarkan niat. Betul? Betul. Okey. Selagi perbuatan tu dari segi zahirnya tidak menyalahi perintah Allah, tidak menyalahi perintah Rasul, maka niat tu kita serah pada Allah lah. Tapi kalau perbuatan tu luar apa memang dah nampak memang menyalahi perintah Allah dan Rasul, itu memang dikira yang zahir itulah. Walaupun niat dia tu ikhlas contohnya, tapi buat perbuatan yang mensyirikkan Allah, perbuatan yang bid'ah dan sebagainya, khurafat dan sebagainya. Jadi dia tak kira dah niat tu. Sebab perbuatan tu sendiri dah salah, menyalahi perintah Allah dan Rasul tu. Contoh soalan orang tadi kan.
Ya. Jadi pejabat. Dan saya mengumuskan Ustaz soalan, Ya. selagi asal kita bekerja mengikut Allah punya peraturan, dah kiamat soleh. Ya, kira Dah masalah. kiniat dah. Kan Ha, dah ini dah kiniat dah. Ya. Dia kita nak ikut Allah yang perintah Allah. Ya. Asalkan dia tak melanggar hukum, tak ada rasuah, bersih kan. Ya. Kita ikut perintah, ikut apa aturan. Sebab kat ini nutshell, asalkan dia ikut Allah peraturan, kita selamat lah. Ya. Betul. Niat kita ikut Allah peraturan. Ya. Tapi ini bagus lah, ini niat. Bagus lah, saya boleh faham lah apa dia niat. Ini makna kepada Dia niat lah. punya lafaz, dia punya kita punya usaha, kita punya iradah, kita punya kasat, kita punya azam, kita Ya. punya itikad. Itu semua niat lah. Itu makna niat. Terima kasih. Ya. Surah Ahsanu Amala ya. Ya. Amalan ya. Yang lain sikit daripada niat dengan Allah kira sama. Ya. Lagi Okey, kalau tengok di sini Allah nyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan kerana Dia hendak menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur, dan Dialah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah sebutkan di sini ahsanu amala, sebaik-baik amalan, atau amalan yang paling baik. Dan kalau kita lihat tafsiran kepada ayat ni, sebab kita kena, kalau kita baca Al-Quran ni, sebahagian ayat kita boleh faham terus daripada teks tersebut. Sebahagian lagi mungkin kita perlu lihat kepada tafsiran yang diberikan oleh para sahabat, oleh golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah makna yang sebenar di sebalik ayat tersebut? Jadi tentang ahsanu amala ni, ada seorang tabi'ut tabi'in, namanya Fudail bin Iyad. Dia diberikan tafsiran. Apakah yang dimaksudkan sebagai amalan, sebaik-baik amalan, atau amalan yang paling baik? Sebab kalau kita fikir dengan akal kita semata-mata, mungkin kita anggap amalan yang dibuat oleh orang ramai, itu amalan yang paling baik. Mungkin kita anggap macam tu. Tapi kita kena lihat, betulkah anggapan kita tu? Jadi amalan yang paling baik di sini, menurut Fudail bin Iyad, dia nyatakan amalan yang betul, amalan yang betul dan ikhlas. Ikhlas itu kerana Allah, betul itu menepati sunnah Rasul SAW. Dan ayat Quran ni perlu juga dibaca dengan ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi yang lain lah. Dia kalau kita ambil satu ayat semata-mata, mungkin kita kurang faham kepada makna ayat tersebut. Dalam ayat lain, kan dalam kita sebut tadi tentang golongan yang menginfakkan harta mencari keredaan Allah. Kemudian dalam surah Al-Insan Allah sebutkan golongan Al-Abrar, berikan makanan yang mereka suka, yang mereka gemar kepada tawanan perang, beranak yatim, kerana inginkan ganjaran daripada Allah, takutkan azab daripada Allah. Jadi amalan soleh semata-mata dia belum lagi menjamin akan diterima oleh Allah, melainkan jika ia menepati syarat, iaitu ikhlas dan juga ittiba' tu. Kalau amalan soleh, orang yang munafik pun solat juga kan, kalau sekadar fizikal lah. Orang yang munafik pun solat, mereka juga sedekah, mereka juga berperang pada jalan Allah. Di fizikal, amalan tu memang kita nampak amalan soleh lah. Tapi niat itu bukan kerana inginkan keredaan Allah, ganjaran daripada Allah. Jadi tak dikira juga di sisi Allah. Jadi ayat ini perlu dibaca dengan ayat-ayat yang lain dan juga hadis Nabi lah, khususnya hadis yang pertama ni tu. Amalan itu berdasarkan kepada niat, dikira berdasarkan kepada niat tersebut. Bukan semata-mata fizikal amalan itu. Kalau tidak, tentulah golongan yang munafik ini akan tinggi kedudukannya di sisi Allah sebab banyak amalan yang mereka lakukan. Pada yang satu yang ayat kita
Allah nilai kita berapa kita. So, ya. Kita juga ada, saya pernah dengar ada ustaz yang tafsir ayat ni mengatakan Allah nilai kita berdasarkan usaha, Ya. bukannya result. Result ialah Allah tentukan. Tapi Allah nilai kita tak usaha. Kita usaha yang itibak dan usaha yang itibak dan apa? Itibak dan Ikhlas. dan apa itu? Ikhlas. Itibak dan apa? Ikhlas. Ikhlas. So Allah nilai kita berdasarkan kita usaha yang itibak dan ikhlas. Ya. Bukan berdasarkan result Allah tak tengok. Ya. Tak tengok kita berjaya kita tak berjaya ke itu dunia. Ya. Kan? Betul tak ada orang yang nilaikan. Ini ialah nas mengatakan Allah nilai kita berdasarkan kita punya usaha. Ya. Bukan result. Apa komen Ustaz ni? Dia ialah macam kisah kematian Abu Talib. Kemudian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kalau kita lihat usaha yang Nabi Nuh lakukan itu dengan hasil yang baginda dapat tak setimpal. Tak berbaloi. Kalau kita kata begitulah. Tapi apa yang Allah nilai bukan berapa ramai yang masuk Islam, berapa ramai yang beriman, tapi usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Betul lah. Dan Allah tak lihat Abu Talib beriman ke tidak. Yang Allah lihat usaha Nabi SAW nak menyampaikan dakwah tu kepada Abu Talib, kepada orang yang lain. Mereka beriman ke tidak, itu bukan tanggungjawab Nabi, begitu juga tanggungjawab kita. Yang penting usaha itu yang Allah nilai, yang Allah kira. Hasil itu kita serah pada Allah lah. Kalau Allah nak bagi kemenangan, Allah nak bagi ganjaran yang besar di dunia ni, itu memang hak mutlak milik Allah. Tapi yang Allah nilai itu adalah usaha kita tu, bukan hasil amalan itu. Dapat dilihat dengan mata fizikal kita lah. Okay. Baik, jadi insya-Allah saya kata dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah ni dan juga daripada hadis-hadis yang kita lihat tadi, khususnya hadis yang pertama ini berkaitan dengan kepentingan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan. InsyaAllah kita akan sambung lagi nota hadis mingguan ini, iaitu tentang makna seterusnya bagi niat itu. Yang ketiga ni insyaAllah dalam kelas akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan yang ikuti secara fizikal ataupun secara online. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kelas akan datang. Cuma depan minggu depan kelas hadis ni kita tangguhkan. InsyaAllah kita akan jumpa 2 minggu lagi lah. InsyaAllah. Minggu depan saya ada urusan sikit. Jadi minggu yang selepas tu lah 2 minggu lagi insyaAllah.